Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Baik. Jadi alhamdulillah hari ni soalan 8 babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi ni bab yang baru setelah muqaddimah pada kitab Mutammimah ini. Dia awalnya memberi kita pengenalan tentang tentang ilmu nahwu tu sendiri, tentang kalimah-kalimah yang dibahaskan dalam ilmu nahwu. Maka kini bab yang ini adalah bab yang mula nak mengajar ataupun memperkenalkan pada kita awal intipati ilmu nahwu. Kan? Awal intipati ilmu nahwu. Baik, jadi ini pentinglah untuk tahu dah. Sebelum ni pun penting juga. Cuma ini bab besar yang wajib tahu. Nah, baik. Kita ke whiteboard. Baik. Jadi ini contoh salah satu ibarah lah, kan, ibarah dalam bahasa Arab, kan, ayat dalam bahasa Arab. Baik, jadi kita tahu samarah ataupun hasil ataupun faedah dalam ilmu nahwu ni ialah apa? Baru semalam, dari lepas ke semalam, apa faedah, apa hasil kita belajar ilmu nahwu supaya terselamat, ya, kuat sikit, terselamat daripada kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan sebutan baris di belakang, kan? Jadi dengan ilmu nahwu kita dapat tentukan ni nak baca apa, ni nak baca apa, ni nak baca apa, kan? Dengan ilmu nahwu. Baik. Jadi nak tentukan ianya nak sebut apa, maksudnya nak baris depan ke, nak baris bawah ke, nak baris sukun ke, kena dianalisis terlebih dahulu lah, kan? Maksudnya kena ditentukan apa kedudukan kalimah ni. Dan benda tu kita tak masuk babnya lagi pun, okay? Cuma nak beritahunya kita kena tentukan dah dulu, kan? Tempat apa yang diduduki dalam struktur ayat ni, dalam ibarah ni, supaya baru kita dapat tentukan, oh ni kena baris depan, ni kena baris bawah. Contohnya bagi anda belajar, kita kena tentukan dulu dia ni fa'il ke, dia ni maf'ulun bih ke, dia hal ke, dia mansub, dia tamyiz ke. Barulah kita tahu nak dibariskan sebagai apa. Nah, analisis tu kita panggil sebagai al-i'rab. Kan? Al-i'rab. Kan? Analisis, kajian. Nah, al-i'rab. Baik. Jadi untuk i'rab, untuk penentuan kalimah ini, bagi nak kita baca baris apa dan sebagainya, ianya ada 4 rukunnya. Kita panggil arkanul i'rab. Okey? Ataupun 4 elemen yang perlu kita tahu supaya kita dapat menyebut barisnya jadi apa. Okey? 4 elemen i'rab ni atau 4 hukum i'rab ni kita panggil sebagai, pertama, hukumul i'rab lah. Yang kedua, mahallu i'rab. Yang ketiga
Maudhu' al-i'rab, alamat. Alamatul i'rab. Yang keempat, maudhu'ul i'rab, atau kita sebut sebagai mawadhi'ul i'rab lah. Empat perkara ni kena tahu. Okey, dan bermula bab ini dia akan mula nak cerita semua. Dia akan mula nak cerita keempat-empat perkara ni. Baik, kita ambil satu contoh, Muhammad. Okey, Muhammad. Kita nak baca Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin ke? Bagi anda belajar, dia jadi apa situ? Kalau Arab jadi apa? Muhammad. Jadi fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab kita tahu fa'il ni ialah yang melakukan satu-satu perbuatan. Jadi katabah ni maksudnya menulis. Muhammad nama orang lah. Risalah surat. Menulis Muhammad surat. Agak-agak Mikail siapa yang tulis? Muhammad tu menulis ke surat tu yang menulis? Siapa yang sedang menulis? Agak-agak. Ada buku, ada orang. Orang tu tulis ke buku tu tulis dia sendiri? Orang tu lah tulis. Kat sini orang tu nama apa? Muhammad. Jadi tentulah fa'il dia, siapa dia? Irham. Fa'il dia kat sini Muhammad lah. Fa'il tu masuk pelaku yang melakukan. Dan bab fa'il nanti kita akan masuk. Ini jelas yang melakukan Muhammad, fa'il. Maf'ulun bih, yang diperlakukan, yang kena buat. Sini siapa yang kena tulis, siapa yang ditulis? Muhammad tu ditulis ke buku tu yang ditulis? Buku tu yang ditulis, kan? Jadi sini bagi yang dah belajar terutamanya, kita tahu ini ialah fa'il, ini ialah maf'ulun bih, kan? Baik. Jadi kita ambil satu contoh Muhammad. Okey, Muhammad ni kita nak i'rab dia. Kita nak analisis dia. Kita nak kaji kedudukan kalimah. Okey. Kita ambil contoh satulah, kita tabahlah semua. Jadi Muhammad ni kita tahu kalau i'rab panjangnya bagi kita belajar, kita akan apa? Muhammad ialah fa'il marfu'. Kemudian kita akan kata wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul ismul mufrad. Bagi yang kelas 1 tu semua antara tak belajar lagi kan. Okey. Jadi nak kenalkan lah ni bagi yang kelas 2 dah belajar kan. Baik. Jadi ni i'rab kamil dia, analisis lengkap dia. Dalam analisis, dalam i'rab lengkap ni kita akan sebut dianya fa'il. Kita tentukan dia ni pelaku, bukan maf'ul. Muhammad dia bukan maf'ul, dia fa'il sebab dia yang menulis, bukan dia yang ditulis. Hukum fa'il. Bila hukum fa'il automatik. Dia bukan mansub, dia bukan majrur, dia bukan majzum, tapi dia marfu'. Dan bila fa'il dan marfu', maka ketika tu kita dapat tentukan dia marfu' lah. Baik, jadi nak baris apa ni? Nak baris depan ke, baris dhammah ke, ataupun dengan alamat apa nak merafu'kan Muhammad ni? Jadi kita kena tentukan Muhammad ni jenis perkataan apa? Jamak taksir ke, jamak salim ke, muzalim. Dan kita tahu Muhammad ni ialah isim mufrad, maka kita bariskan sebagai dhammah zahirah, Muhammadun. Okey. Baik. Bagi yang kelas 2 tak apalah, semua dah diberi tahu. Yang bagi kelas 1 nak bagi tahunya dapat 4 ni lengkaplah i'rab. Mana kata berhasillah ilmu nahwu dia. Baik. Jadi bab yang kita sekarang ni, sebelum tu yang kata dia katakan i'rab yang lengkap ni cukup rukun i'rabnya. Mana rukun i'rabnya? Yang pertama kita nak hukum i'rab. Mana hukum i'rab? Sini hukum i'rab. Okey. Bila dah tahu hukum i'rab, automatik kita akan tahu fa'il dalam bab mana. Ni fa'il dengan marfu' ni, kalau yang kelas 1 ni perumpamaan mudahnya macam apa nama,
Macam apa contohnya? Macam kan? Contoh, kita ada kereta. Syarikat kereta ada syarikat Proton, betul? Ada Pro 2, ya? Kita ambil lokal lah, support lokal. Ya. Pro 2 dan Proton. Bawah Proton ada apa? Contohnya Irham. Dan Proton tu ada kereta apa? Proton Saga lagi, Persona lagi. Lagi satu? Sudah, tak tahu. Apa dia? Toyota. Proton apa dia lagi? Tak patriotik kan tak? Apa dia? Proton apa? Tentang kat rumah tak ada Proton. Apa dia? Proton Satria. Ya. Kan? Tu Proton, tu jenis Proton, Saga, Satria, kan? Kalau yang terbaru sikit ni S50 lah, S70 lah, tu Proton. Yang gambar kepala 5 tu, kan? Kalau Pro 2 apa dia contohnya? Beza, Myvi lagi. Ativa, contoh, kan? Jadi bila anda tengok ini Beza ke Myvi, lepas tu orang kata ni Myvi ni, terus anda kata Myvi ni Pro 2, bapak dia tu Pro 2, kan? Automatik anda tak kata dah Myvi ni Proton dah, dia dalam keluarga Pro 2, kan? Pro 2 ada berapa. Jadi marfu' ni dia keluarga besar dia, bapak dia. Bawah marfu' ni ada beberapa perkara. Jadi sebab tu bila dah tahu dia ni fa'il, automatik marfu'. Dia takkan kata benda lain lah, kan? Jadi dia ni kalau dari segi i'rab, ni pasangan dia lah, kita nak tentukan ni pasangan dia, kan? Tak apa, kita tak masuk bagi bab dia tu, nanti kita akan masuk, kan? Jadi sebab tu tadi dia orang ambil sebut fa'il tu sebut marfu'. Sebab dia dah tahu fa'il ni keluarga marfu', kan? Dia bukan keluarga mansub, bukan keluarga majrur, bukan. Baik. Jadi pertama kita kena tahu hukum i'rab. Bila tahu hukum i'rab, kita kena tentukan mahal i'rab dia apa, kan? Mahal i'rab dia marfu' di sini. Kemudian kita kena tahu dua perkara lagi. Tanda-tanda i'rab, baris apa? Mawadul i'rab, mawdu' i'rab. Dia ni jenis kalimah apa? Kan? Mufrad ke musanna ke jamak ke? Maka di sini bila kita sebut alamat rafa'ni ila dhammah, kita dah rukun ketiga dalam i'rab, iaitu alamat i'rab. Kemudian bila kita tentukan dia ni jenis kalimah apa, iaitu isim mufrad, maka lengkaplah mawadul i'rab, hukum i'rab. Baik. Jadi bab yang kita berada sekarang, dia sedang nak terangkan yang ini sekaligus, dia akan terangkan sekaligus alamat i'rab dan maudhu' i'rab. Nanti lepas habis bab ni, dia akan terang dua ni pula. Sekaligus dia akan terangkan hukum i'rab dan mahal i'rab. Kita kena kenal yang bawah ni dulu, baru kita dapat kemudian baru kita kenal dengan hukum i'rab apa semua tu. Baik. Baik. Jadi untuk alamat i'rab dan maudhu' i'rab yang bab kita sekarang, bab ma'rifatul alamatul i'rab ni, dia cuma nak kenalkan pada kita pertama, pertama baris apa yang ada, baris dan huruf apa yang digunakan sebagai perubahan ni di akhir. Perubahan di akhir, nak kena tambah alif ke, nak kena tambah waw ke, nak kena tambah nun ke, dia akan ceritakan. Ataupun akan jadi baris dhammah ke, baris kasrah ke, baris fathah ke, dia akan ceritakan. Itu dalam alamat i'rab. Dia akan ceritakan ada perubahan yang macam mana, dia akan ceritakan. Dan perubahan-perubahan tu, dia akan jadi dhammah, akan jadi fathah, akan jadi kasrah, akan berubah dengan alif, akan berubah dengan waw, akan berubah dengan nun. Semuanya tu bergantung dia jenis kalimah apa. Dia ni kata tunggal ke, menunjukkan dua ke, menunjukkan banyak ke, isim ke, fa'il ke, kan? Dia memainkan peranan. Maka sebab tu dalam ni sekali ada mawadhi'ul i'rab. Jadi dalam contoh kita kat sini, oleh kerana dianya isim mufrad, maka alamat dia dhammah. Kalau dia jenis kalimah lain, isim musanna,
alamat dia lain pula. Kan? Dia akan terangkan satu persatu. Baik. Okey, kalau ada nak salin sikit, selesaikan dulu nak padang. Okey, tak padang Baik. Sekarang ni kita kena jelas. Kan? Jangan lost, jangan sesat. Maksudnya ni tengah cerita benda semua ni. Ni apa-apa lepas ni kita fokus kita nak tahu arkanul i'rab. Supaya nanti bila dah habis belajar ilmu nahwu, kita boleh sebut ni. Sebut. Tunjuk je mana-mana perkataan, kita boleh tentukan. Dia maf'ulun bih, mansub, alamat dia fathah kerana dia contohnya kerana dia jamak taksir. Contohnya kita akan dapat sebut. Cuma permulaan ni memanglah tak boleh nak sebut, dah tak belajar lagi kan. Jadi permulaan ni dia akan terangkan yang ni dulu, alamat dengan jenis kalimah. Okey, jenis kalimah. Sebelum ni kita jenis kalimah ada isim, fa'il dan huruf. Tu je kita tahu yang diterangkan sebelum ni lah maksudnya. Dan kita cuma diterangkan jenis fa'il, fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Lepas ni dia nak terang jenis-jenis kalimah isim dan juga fa'il yang di-i'rabkan. Baik. Okey. Padam. Baik. Jadi dalam kalimah-kalimah yang nak di-i'rabkan ni, okey, dalam kalimah-kalimah ni, kalimah yang ada isim, fa'il dan huruf. Okey. Sebelum ni kita dah terang yang mana ada dalam bab i'rab ataupun kita sebut sebagai mu'rab, betul? Ada yang bina ataupun mabni. Okey? Maknanya ada yang berubah, ada yang tak berubah tetap. Yang berubah ni daripada tiga-tiga ni ada apa yang mu'rab? Ialah isim dan juga fa'il. Fa'il ni ialah fa'il satu je, fa'il mudhari'. Untuk mabni isim pun ada, tapi isim ni khilaful asal kita panggil. Maksudnya sikit je lah kan. Kedua kita ada fa'il. Fa'il ni dua dah. Fa'il apa? Fa'il madhi dan juga fa'il mudhari', fa'il amar. Dan sebenarnya ada tambahan lagi hari tu kan. Fa'il mudhari' yang bersambung dengan apa dah? Nun niswah ataupun nun taukid. Kan dia lagi. Tapi tu cabang-cabang lah, tu dah cabang perbahasan. Tapi utamanya dua ni lah. Dan ada huruf. Sekarang ni bab ni fokus kita kat sini. Fokus kita di sini. Fokus kita nak tengok alamat bagi isim dan fa'il mudhari' je. Yang ini kita tak tengok sebab yang ni tak berubah, jadi tak perlulah nak tengok. Sebab contoh huwa, yang ni contoh kat sini, yang apa nama mabni, huwa alladhi kan. Apa lagi? Hadza kan. Fa'il madhi kataba, daraba, yaktubu, uktub, qum kan. Apa lagi? Qi fa'il amar kan. Huruf contoh fi, min, dah adakah. Baik, ni mabni ni dia ubah tak kita kata? Ubah tak? Tak ubah dah. Jadi tak ada perbahasan lah di sini sebab dia memang tak berubah, itu je. Jadi
Ini ni kalau kita dah tahu huwa ni maksud dia, cukup. Huwa ni bagi fathah kita tu je. Kan? Berbeza dengan di sini. Di sini kenapa nak dikenalkan? Sebab dia berubah. Kejap dia Zaidan, kejap dia Zaidun, kejap dia Zaidin, kejap dia Muhammadan, kejap muslimuna, muslimina, muslimani, muslimaini. Dia berubah-ubah. Jadi di sini kita tak fokus kan. Bab ma'ruf antara hanya yang mu'rab sahaja. Baik. Okey, baik. Jadi di sini kita abaikan dulu. Kan? Sebab kita tak diterangkan. Baik. Jadi untuk tahu alamat Arab di sini, isim dan fa'al yang tanda dia. Kita semua nak tahu tanda dia je. Kita tak cerita bila dia nak jadi fa'il, bila dia nak jadi maf'ul dah. Kita cuma nak tahu contoh Muhammad tadi tu, dia boleh berbaris apa lagi? Selain dhammah dia boleh berbaris apa? Fathah, kasrah, sukun boleh tak? Tak boleh. Ni nak terang, dia nak beritahu. Okey, perkataan seperti muslimuna. Dia boleh jadi apa lagi? Muslimaini ke muslimunanu ke apa benda ke, tambah waw ke tambah alif. Ini nak cerita. Itu aja. Dia cuma nak cerita kalimah tu boleh berubah macam mana. Baik. Dan kalimah-kalimah semua ni, isim yang berubah ni nanti dia akan beritahu ada beberapa perkara. Ada berapa semua? Isim ada berapa? Cuba kita satu. Ada berapa? Fa'al ada berapa fa'al? Fa'al mudhari' akhir, fa'al mudhari' mu'tal akhir, af'al khamsah. Kan? Atau apa dah belajar sebenarnya kifatul tadi kan. Baik, fa'al ada 7. Fa'al ada 3, isim ada 7. Dia 10. Dia akan terang satu-satu. Kan? Mana kata ada 1 sampai 7 ni semua isim. Kemudian ada 8, 9, 10 ni inilah fa'al. Jenis-jenis kalimah. Okey. Dan jenis kalimah tu akan berubah sama ada dhammah, fathah, apa lagi? Kasrah, sukun. Dia akan berubah yang mana satu? Dia akan beritahu. Okey. Dan dhammah ni adalah wakil untuk rafa'. Fathah ni wakil untuk nasab. Ini wakil untuk khafat. Ini wakil untuk jazam. Kalau masih ingat kita jumpa rafa', nasab, khafat, jazam ni awal dulu ketika pembahagian i'rab dengan bina. Kita kata i'rab ni berubah, bina tak berubah. Kan? Kemudian kita kata aqsamul i'rab atau laqab i'rab. I'rab ni berubah pada berapa keadaan? Pada 4, iaitu rafa', nasab, khafat, jazam. Kalau bina, baris bina ada berapa? Ada 4, iaitu baris dhammah, baris fathah, baris kasrah dan baris sukun. Untuk i'rab dia akan sebut rafa'. Rafa', dhammah, khafat, jazam. Kenapa dia tak sebut dhammah? Sebab dalam rafa' asalnya dhammah, maksudnya dia punya utama dia dhammah. Tetapi dalam rafa' juga ada selain dhammah. Nanti akan ada yang sebagai contoh alif, akan ada al-waw, akan ada an-nun. Dia akan ada. Makna kata setiap satu ni ada beberapa. Sebab tu saya kata tadi rafa' tu dia ada keluarga dia. Kan? Ada ahli keluarga masing-masing. Kan? Jadi dia akan terang daripada dua sudut pandang. Maksudnya awal bab ni dia akan terang daripada sini tu. Dalam rafa' ni ada berapa? Dia akan beritahu. Sekejap lagi dia akan beritahu. Dalam rafa' ada berapa, dalam nasab ada berapa, dalam khafat ada berapa, dalam kasrah ada berapa. Habis terang yang tu diulang balik. Tapi dia ulang, dia akan terang kat sini pula. Kat sini pula. Kan? Isim mufrad, contoh salah satunya nanti isim mufrad. Kan? Waktu awal ni akan terang isim rafa', alamat dhammah untuk isim mufrad, alamat alif untuk sekian, alamat waw untuk sekian, alamat ini untuk sekian. Nasab, fathah untuk sekian,
alif untuk sekian, yang dia akan beritahu. Macam tu. Kemudian bila dah habis tu, dia akan ulang balik tapi melalui sini pula. Isim mufrad yang kita sebut tadi tu, okey, dia akan bila dah ketika rafa' dia akan jadi dhammah. Bila ketika nasab dia akan jadi fathah. Boleh ke? Dia ulang macam tu. Sebab kedua-dua ni, daripada dua sudut pandang ni, kita nak kena fikir serentak. Kan, kalau bila dah nak i'rab nanti, dia kena berjalan dua-dua. Alamat apa, alamat apa, tempat i'rab apa, alamat apa, dia akan serentak tu. Dah kan, macam tahapan sipir lah kan. 3 darab 9, 9 darab 3, super tolak juga kan. Ini sifir 3, ini sifir 9 kan. 3 darab 9 apa? Dia pun beritahu berapa jawapan. Aduh tu 9 darab 3 dia 7 ke, sama je hasilnya kan. Cuma sini kita sebut nombor 3 dulu, macam tu juga. Kalau sebab rafa' tu, rafa' isim mufradnya apa? Dhammah kita kata. Sama je kalau kita isim mufrad, kalau rafa' je ada apa? Dhammah juga kan. Yang penting jawapan dia dhammah. Cuma kita sebut yang mana dulu, rafa' tu ke isim mufrad. Kan, sifirnya tu ke kan. Sebab tu kalau anda perasan jadual sifir tu, dia buat bentuk L yang tu kan, dia buat bentuk L macam tu. Ni nombor 3, nombor 3, 4, 5, 4, 5. Dia akan bertemu kat sini, titik-titik dia kan. Tak faham tak apalah kita dia lebih kurang jadual macam ni juga kan. Dia kat mana pun akan jumpa satu jawapan. Ala kulli hal kita nak tumpu dalam bab i'rab yang mana dia akan beritahu satu persatu lah. Okay. Dia akan satu persatu yang mana dia akan bahagikan mengikut pembahagian i'rab tu sendiri. Ada 4: rafa', nasab, khafat ataupun jar, dan juga jazam. Dah, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dan kita sekarang berada di sini. Ni dia akan terang di sini. Lepas habis terang yang ni, dia akan terang ni pula. Maknanya sekarang dia beritahu kalau perkataan tu mahal i'rab di ilah rafa', kalimah tu akan berbaris apa kan, akan berbaris apa. Macam tadi lah kita kata kataba Muhammadun. Muhammad ni pelaku ni rafa'. Bila rafa' nak kena baris apa? Nak kena baris apa tu? Nak kena kenal dia apa dia, semufrad ke jamak ke, barulah boleh dhammahkan dia, fathahkan dia, kasrahkan dia. Baik, ala kulli dia akan begitu satu persatu. Okey, dia beritahu babu ma'rifati alamatil i'rab. Ai hada babu ma'rifatil alamatil i'rab, iaitu inilah suatu bab pengenalan bagi alamat segala tandanya i'rab. Liraf'i arba'u alamatin. Sabitlah bagi rafa' itu apa dia? 4 tanda kan. Di raf'i i'rab jadi apa? Jadi aywa khabar muqaddam kan, khabar muqaddam bermakna lepas dia tu ialah mubtada muakhar. Arba'u alamatin tu mubtada muakhar. Baik, mubtada muakhar tu makrifah kan nakirah tu dalam ayat tu. Nakirah boleh jadi mubtada? Nakirah tak boleh jadi mubtada, tapi ini kenapa jadi mubtada? Sebab ada apa? Sebab ada apa ni? Ya? Ada apa? Kuat sikit. Muqarrar, musawwirat. Sebab ada musawwiratnya kan. Baik, ala kulli hal. Jadi arba'u alamatin, ada 4 tanda. Baik. Jadi kita fokus di sini. Okey. Rafa' ni akan ada 4. Pertama ad-dhammah dia.
Pertama dhammah. Ad-dhammatu wahya al-aslu. Dhammah tu badal pada kata arba'. Ya. Ialah dhammah kan. Wahya dan bermula dhammah tu ialah al-aslu, ialah asalnya. Asal bagi apa? Asal bagi alamat rafa'. Okey. Rafa' ni dia sinonim dengan dhammah. Sebelum rafa' je dhammah, rafa' je dhammah. Kan? Cuma kalau tak dhammah dia akan ada beberapa yang lain. Okey, sebab tu nanti perkataan yang dirafa'kan dengan dhammah dia banyak. Sebab dia hukum asal. Kan? Sebab dia hukum asal. Nah. Baik. Selain dhammah ada apa lagi? Al-wal wawu, atau pada kata dhammah wal wawu dan juga waw, wal alifu dan alif, wan nunu. Ada dhammah, ada waw, ada alif, ada an-nun. Dah. Wahya dan bermula ianya, ia mana? Waw, alif dan nun. Naibatun 'anil dhammah. Ialah ganti daripada dhammah. Ganti sahaja. Okey? Bermakna kan, dhammah ni asalah. Al-asl. Al-waw an-naibah. Kita panggil ganti. Al-alif pun an-naibah juga. An-nun pun an-naibah juga. Naib, timbalan presiden, naib presiden. Presidennya dhammah. Apa-apa dhammah. Cuma kadang-kadang ada juga waw, alif, ada nun. Tak, kalau panggil wakil kerajaan jumpa dengan wakil kerajaan yang lain, yang akan pergi siapa? Dari menteri lah, kan, ketua. Betul menteri. Siapa Perdana Menteri Malaysia? Siapa dia? Sultan apa? Tahu siapa Perdana Menteri Malaysia? Tak tahu. Doraemon tahu. Siapa Perdana Menteri Malaysia? Datin apa? Apa nama? Datin ke Datuk? Datuk Seri. Betul? Datuk Seri Siti Nur Haliza. Bukan? Gelak. Siapa nama Perdana Menteri? Jom tahu kan. Baik. Jadi dhammah tu asal dia. Ketua dia. Yang ni naib sahaja kan. Baik, sebab tu dia kata wahya naibatu 'anil dhammah, ganti daripada dhammah. Baik. Sekarang ni nak bagi tahu dalam dhammah tu perkataan apa yang kalau rafa' kita bariskan di depan. Macam Muhammadun tadi. Muhammadun, Zaidun, madrasatun. Bagi depan mereka tu. Dia dalam kelompok dhammah lah tu. Baik. Fa amma dhammatu, maka ada pun bermula dhammah itu ialah apa? Fatakunu alamatan lirraf'i. Nescaya jadilah ia dhammah akan apa? Sebagai apa? Alamat, tanda. Lirraf'i, bagi rafa'. Fi, pada kan? Pada arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Maknanya ada 4 kalimah mawadhi'. Kan tadi kita kata rukun i'rab tadi, pertama apa dia? Hukumul i'rab. Kedua, mahal i'rab. Ketiga, alamatul i'rab. Keempat, kita panggil mawadhi' lah, mawadhi'ul i'rab. Okey. Nampak ada ayat dia. Dia kata ibarat ada dhammah menjadi alamat bagi 4 tempat. Kan? Sebab tu kita nak kenal dua ni. Okey. Jadi dhammah ni tempat yang akan jadi dhammah, mawadhi' tu tempat tu maksudnya jenis kalimah. Okey, jenis kalimah. Fi arba'ati mawadhi', pada 4 tempat, maksudnya 4 jenis kalimah yang mana kalau dia rafa' maka dhammah lah dia. Mana ada 4 perkara sini. 1, 2, 3, 4. Kan?
fi lismil mufradi. Pertama pada isim mufrad. Pertama pada isim mufrad. Okey. Ta'rif isim mufrad, bagi isim mufrad nanti belakang nanti dia akan beritahu. Dia akan terang terperinci isim mufrad tu apa dia. Tapi untuk permulaannya asalnya isim mufrad tu, isim tu ialah isim lah, kata nama, kan? Kata nama apa-apa nama. Tapi yang menunjukkan mufrad, apa maksud mufrad? Satu. Kan? Nama yang menunjukkan satu benda je, bukan dua benda, bukan tiga benda. Kan? Baik. Munsarifan kana au ghaira munsarifin. Kan? Munsarifan kana au ghaira munsarifin. Munsarifan i'rab jadi apa? Kata. Ada apa? Ada. Aywa khabar kana muqaddam. Asalnya kana munsarifan tapi jadi munsarifan kana. Baik, ala kulli hal. Pada isim mufrad yang apa? Bertanwin atau ditanwinkan. Munsarif maksudnya ditanwinkan. Ditanwinkan adalah ya, kana, iaitu isim mufrad, au ghaira munsarif, ataupun yang tidak bertanwin, tidak ditanwinkan. Okey, sama ada bertanwin ke tak bertanwin ke, okey, maka dhammah. Kalau contoh Muhammadun bertanwin kita sebut macam mana? Akmal. Muhammad kalau bertanwin dhammah kita sebut macam mana? Muhammad. Kalau tak bertanwin Muhammadu. Sebab nanti kita akan belajar ada perkataan yang tak boleh letak tanwin. Kan? Contoh Ahmad. Ahmad antara perkataan yang tak boleh letak tanwin. Kita baca Ahmadu je, kita tak baca Ahmadun. Dia akan teranglah nanti macam mana, sebab apa atau jenis kalimah macam mana. Baik. Jadi bila sebut kata nama tu tunggal menunjukkan satu, dhammah. Tak kilah bertanwin ke tak bertanwin ke? Tak. Baik. Nahwu ai wa mithalu dhalika nahwu qala Allahu wa idh qala Ibrahimu wa idh qala Musa. Kan? Syami berapa contoh dia bagi sini? Isim mufrad yang marfu'. Berapa contoh kat sini? Tiga. Pertama, kedua, cepat sikit. Tiga. Aywa, tiga contoh dia bagi. Pertama lafaz Allah. Lafaz Allah tu sendiri ialah contoh pertama dia. Yang kedua, tengok sikit. Oh, ada kat situ. Dia ada buat macam tu kan. Baik. Kedua dekat lafaz Ibrahim, ketiga dekat lafaz Musa. Baik. Ini kalau kita besarkan sikit. Isim mufrad. Nah. Dia bagi contoh apa? Qala Allah. Dua. Qala Ibrahim. Tiga. Qala Musa. Baik. Ataupun ni contoh yang kita tambah kan, Muhammad. Jadi perkataan qala Allah, qala i'rab jadi apa? Bagi yang dah belajar ni. Qala i'rab jadi apa? Laju fa'il. Madhi mabni ala fathi. Allah fi jalalah. Apa tu? Baik. Jadi syahid kita pada lafaz Allah. Allah satu ke ramai? Satu je, kan? Oleh kerana dia isim mufrad, dalam keadaan rafa' maka dia dhammahkan. Muhammad begitu juga. Kalau kita kata qala Muhammad, kita akan baca Muhammadun. So, Muhammadun menunjukkan satu Muhammad, seorang Muhammad. Maka di dhammahkan dan nama dia isim mufrad yang munsharif, bertanwin. Ni tak ada tanwin pun sebab ada alif lam.
Masuk munsharif ni sama ada tanwin atau ada alif lah. Okey. Yang kedua, wa id qala Ibrahim. Itu i'rab jadi apa? Al-dharaf lima madha minaz zaman. Al-dharaf, bagi anda belajar ni kena tulislah. Al-dharaf lima madha minaz zaman. Dharaf yang menunjukkan zaman yang telah berlalu. Kalau kita bahasa Melayu kita kata suatu ketika dulu, macam tu. Id. Dia lain bila kita kata idza. Kalau idza akan datang, kita sebut apabila. Kalau id ni semenjak. Ataupun suatu ketika dulu, id tak kala. Kita nak cerita hal lama-lama. Sebab tu dalam Quran kalau cerita kiamat dia tak cerita id, dia sebut idza. Kalau cerita tentang nabi-nabi dulu dia sebut id. Cerita pasal Fir'aun, wa idna jainakum min ali Fir'aun. Id. Kan? Baik. Ala kulli hal itu zarah lah. Baik, qala fi'il madhi, kan? Dia perbuatan telah berkata yang menunjukkan telah berlalu. Ibrahim, siapa yang berkata agama? Kasih qala Ibrahim, siapa yang berkata tu? Ibrahim berkata. Ibrahim pelaku lah. Pelaku kita kata fa'il. Kena ingat tu, pelaku fa'il. Pelaku fa'il. Boleh? Irham. Pelaku ialah fa'il istilahnya. Baik. Jadi di sini syahid kita ataupun contoh yang nak diberi ialah Ibrahim. Kerana dia isim murfa' maka dia didhammahkan. Dan contoh kedua ni adalah untuk isim mufrad yang ghairu munsharif, yang tak bertanwin. Ibrahim kita tak akan jumpa Ibrahimun, tak ada. Kan? Ataupun Al-Ibrahim, tak ada. Ada Ibrahim saja. Kan? Dan macam mana nak kenal ghairu munsharif ni nanti dia akan terang. Ini begitu contoh saja. Yang ketiga, qala Musa. Syami i'rab Musa. Dhammatun zahiratun muqaddaratun. Sebab apa muqaddarah? Mana min zuhuriha? Sebab muqaddarah ni lita'adzur li'annahu isim maksur. Baik. Jadi contoh ketiga ni dia isim mufrad juga, dhammah lah, kan? Dhammah. Tapi dhammah ni muqaddarah sahaja. Muqaddarah ni maksud apa? Ditakdirkan, maknawi, tak nampak. Kan? Sebab ya ni kalau ada orang panggil ya back-back, ya tak ada titik tu. Ya tak ada titik. Kan? Sebab Musa kita sebut apa? Musa. Ni ada baris? Tak ada baris sebenarnya. Sin tu yang kita fathahkan Musa. Ini kita cuba matkan saja, panjangkan saja Musa gitu. Yang berbarisnya sin. Ini tak baris. Kan? Tak berbaris tu tak ada baris ke macam mana? Istilahnya muqaddarah. Dalam ni ada, dalam dia ada, hakikatnya ada. Tapi waktu sebut tak disebutkan sebab orang Arab kata susah nak sebut ataupun tak boleh nak sebut. Kan? Dah dia kata macam tu kena ikut. Ni tak ada tata bahasa Melayu kita, tak ada muqaddarah. Tapi bahasa Arab ada. Okey? Dah kita belajar bahasa dia, kena dengarlah kata dia, kan? Jadi Musa ni dia isim mufrad juga, tapi isim mufrad yang contoh untuk muqaddarah. Dan isim mufrad yang muqaddarah pun akan diterangkan nanti. Ala kulli hal, yang lebih penting bagi yang kelas 1 ni, kalaupun tak faham apa benda ni, abaikan. Yang penting kalau isim mufrad dia dhammah, tu je cukup. Okey, yang wajib tahu isim mufrad kalau dia rafa' mesti dhammah. Itu saja yang perlu tahu. Okey, sebab baki lagi nanti dia akan cerita. Baik, seterusnya yang kedua wa jam'i taksir. Dhammah yang kedua ialah jamak taksir. Jamak taksir. Baik. Ni nak dipadam kan? Okey. Info juga banyak sangat istitrak ni. Istitrak ni bab yang tak masuk bab pun tapi nak kena cerita, kan? Kalimah bila kita sebut mufrad tunggal,
bermakna ada yang tak tunggal lah, ada yang bukan satu, kan? Kalau bahasa Melayu kita, apa nama, pelajar tu kalau sebut ada pelajar seorang ke ramai? Seorang. Kalau bukan seorang, kita kata apa? Pelajar-pelajar. Tak kira lah 2 orang ke 3 orang, yang penting bukan seorang, dia pelajar-pelajar, tu je. Kita nak kenal ramai ke sikit dengan kata ganda, kan? Bahasa Arab dia terpecah 3. Dia ada kalimah tu, isim tu, ada menunjukkan seorang, ada menunjukkan 2 orang, ada menunjukkan 3 orang dan lebih lah, 3, 4, 5, 6. Okey, yang mana kalau seorang kita panggil isim mufrad, kalau 2 kita panggil isim musanna ataupun tasniah, 2 nama. Isim yang ketiga panggil jamak. Okey, itu akan jamak. Maka seorang, 2 orang dan jamak. Jamak ni pula akan terpecah 3, kan? Sebab kita akan sebut sekejap lagi. Jamak ni sama ada jamak tu jamak khusus untuk lelaki, kita panggil jamak muzakkar. Okay? Mana kata bila sebut, contohnya muslimun, kan kita panggil muslimin, muslimat tu, tu jamak lah tu, muslimin. Mana kata muslimin ni ramai untuk lelaki bahasa Arab, kan? Kan kita doa lah, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat. Inilah dia, kan? Orang-orang muslim lelaki dan orang-orang muslim perempuan. Jadi jamak muzakkar dan jamak muannas kita ada. Khusus untuk perempuan kita kata muslimat, pun nanti akan diterangkan macam mana nak kenal. Dan satu lagi jamak, kita ada istilah jamak taksir. Kan, jamak taksir. Okey, pun nanti akan diterangkan jamak taksir nak kenal macam mana. Cuma secara umumnya kita kena tahu daripada sudut bilangan. Bilangan isim ni ada yang menunjukkan seorang, menunjukkan 2, ada yang menunjukkan banyak. Jamak gitu kan. Jamak ni pula ada jamak khusus untuk lelaki, jamak khusus untuk wanita, ada jamak dipanggil jamak taksir. Kita sebutkan awal-awal sebab ni benda ni semua akan ada kat situ. Okey. Jadi yang kedua dia kata jamak taksir. Contoh jamak taksir apa dia? Okey, munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Sama ada bertanwin, sama juga bertanwin ataupun tidak bertanwin. Nahwu, contohnya qala ashabu Musa. Yang kedua wa masakinu tardawnaha. Okey, yang ketiga min ayatihil min ayatihi min ayatihil jawari, ya. Baik. Baik. Jadi dia bagi 3 contoh situ. Dan untuk jamak taksir yang dengan dhammah. Pertama, qala ashabu Musa. Okey. Syahid di mana tu? Qala berkata, ashab pengikut-pengikut, sahabat-sahabatlah yang ni pengikut. Musa, Nabi Musa. Agak-agak ke situ hakim mana satu yang menunjukkan jamak, yang menunjukkan ramai. Tentulah ashab, Musa seorang aja. Jadi syahid kita di ashab. Ashab tu contoh untuk jamak taksir. Yang mana rafa' dia dengan dhammah, ashabu kita panggil. Yang kedua, masakinu tardawnaha. Kan? Masakin maksud dia apa? Ya. Orang-orang miskin. Nah, ataupun tempat-tempat tinggal, maskan, masakin. Ya. Tardawnaha, yang tempat-tempat tinggal. Tardawnaha, yang meredailah kamu semua akan tempat-tempat tersebut, syurga lah, kan? Masakin, maskan, masakin. Baik. Wa masakin, syahid kita masakin di dhammah, dia rafa' dengan dhammah.
Yang ketiga, wa min ayatihi jawar. Syahid kita di jawar tu. Asalnya jawari. Kan? Okey. Baik. Bagi yang kelas 1 cuma kena tahu jamak taksir ni pun dengan dhammah je. Contoh jamak taksir apa? Dekat ashab, dekat masakin, dekat al-jawar. Itu saja. Untuk yang lain kan? 3 contoh ni sebenarnya dia bagi contoh untuk apa? Kalau macam isim mufrad tadi dia ada berbeza tak? 3 ni sebab apa dia bagi? Jadi yang pertama tu untuk apa sebenarnya? Untuk jamak taksir yang munsharif bertanwin. Untuk masakin jamak taksir ghair munsharif atau kita sebut apa? Ismul ladzi ismul ansharif. Kan? Baik, tapi ashabu dengan masakin dalam tertulis di situ ada tanwin tak ada tanwin? Dua-dua tak ada tanwin. Sebab apa dua-dua tak ada tanwin? Nama kata? Mana satulah ismul ladzi ansharif sebenarnya? Masakin. Ashab bukan ismul ladzi ansharif. Lepas tu tak ada tanwin? Ya? Tak ada alif lam, sepatut ada tanwin lah. Syami, tahu apa? Aywa. Sebab dia mudhaf, Musa tu mudhaf ilaih. Kan? Jadi ashab tu kan? Dia ashabun, tapi sebab dia mudhaf baca ashabu. Kan? Dia terhalang sebab mudhaf, bukan sebab ismul ladzi ansharif. Ada masa kita memang dia ismul ladzi ansharif. Memang dia tak ada apa nama ini. Al-jawar tu pula itu isim mangkus kan, al-jawari kan. Sebab tu dia bagi bawah tu kan, al-jawari kan. Dia dhammah muqaddarah itu. Dia sama macam ni Musa, dhammah muqaddarah. Okey, cuma dia hazafkan ya lit takhfif. Baik, ala kulli hal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, fi jam'i muannatsis salim. Pun dengan dhammah juga. Jamak al-muannas as-salim. Tadi bagi kelas 1 kan kita kata jamak ada 3 je tak? Tadi dia dah sebut jamak taksir, dia sebut jamak muannas salim pula. Pun dengan dhammah juga. Nak kenal jamak muannas salim ni senang je. Satu, dia menunjukkan perempuan lah tentunya. Okay. Yang kedua, belakang dia ada alif ta. Cukup mudah nak kenal. Ada alif ta belakang, ta yang buka macam ni lah, ta maftuhah yang mana salim tu. Muslimat, mukminat, at-tayyibat. Kan ada dalam Quran yang sebut banyak tu. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat. Tu. Tu semua jamak muannas salim, jamak zakat salim, jamak muannas salim, jamak zakat salim, jamak muannas salim. Okey? Ada alif ta belakang, semua jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ni pun dengan dhammah juga. Contoh dia beri idza ja'akal mu'minat. Apabila nampak idza. Idza ni ialah Arab dia zaraf. Bagi yang kelas 2 ni idza ni zaraf. Kita Arab dia zaraf lima istaqbala minaz zaman. Zaraf yang menunjukkan waktu, apabila tak. Waktu waktu yang apa? Waktu yang istaqbala, yang berhadapan minaz zaman, dari waktu. Maksudnya waktu yang akan datang. Idza ja'aka, apabila datanglah akan dikau oleh perempuan-perempuan mukmin. Kalau nanti dia datang, seolah-olah macam tu. Kan idza akan datang. Baik. Syahid kita mana sini? Mana yang ada alif ta irham? Al-mu'minat. Jadi mukminat tu ialah jamak, nama dia apa irham? Jamak muannas salim dengan dhammah. Yang kedua, ulatul ahmali. Ulatul ahmali. Hakim, anda tahu tak masuk ulatul ahmali? Tak tahu kan? Tapi tahu tak mana satu jamak muannas salim? Yang mana? Hebat tak? Hebat tak anda tahu? Kan? Tak tahu maksud pun boleh tahu mana satu jamak muannas salim. Kan? Tu kata bahasa Arab senang, sebab kata susah.
Kan? Ada alif ta, jamak muannas salim lah dia. Kan? Kan? Dia daripada apa dia sebenarnya? Daripada ulu. Kan kita sebut ulul albab, kan? Ulu tu maksudnya orang-orang yang lah empunya ulu, ramai. Kan? Ulu. Kalau lelaki ulu, kalau perempuan ulati macam ni kan? Ulatu, kan? Ahmal ni yang menanggung. Ahmal, orang-orang perempuan yang menanggung, yakni yang mengandung, hamil, ulatul hamli, kan? Mereka yang mengandung, ahmal. Syahid kita di ulas tu. Baik. Yang keempat, wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kan dia kata ada 4 dah. Yang keempat ni lah al-fi'l mudhari'. Nama panjang dia fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nama pendek dia apa? Al-fi'l mudhari' as-sahihil akhir. Ni Ustaz Azhar ni, yang kelas 1 pun dia dah belajar dengan ni. Kan, betul faham? Kalau pun tak faham, tapi nama-nama tu tak familiar. Kan? Ini biasa jumpa ni. Kan? Kan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' suara akhir ni apa benda sebenarnya? Dia fi'il mudhari' yang di akhir dia tak ada ru'illah satu, alif waw ya tak ada. Yang kedua, yang tidak ada, yang bukan af'alul khamsah. Dia bukan menunjukkan 2, dia bukan menunjukkan 3 dah. Dia menunjukkan 1 je. Yadribu, tadribu, kan, yaktubu, kan, menunjukkan huwa. Dah, huwa saja dah. Huwa ataupun hiya ataupun anta. Kan? Ataupun ana dia ada 5. Dalam tasrif fi'il mudhari' itu, fi'il mudhari' akhir ni dia ada 5 tu saja. 6 lah dah. 6 ke 5? 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Tu je. Yang lain semua bukan. Yang lain tu af'al khamsah. Baik. Ala kulli hal. Fi'il mudhari' yang dikehendaki di sini ialah yang sahih akhir, yang tak ada huruf illah selepasnya. Okey? Contoh apa? Narfa'u darajatin man nasha'u. Baik. Betul? Narfa'u darajatin man nasha'u. Satu lagi, wallahu yad'u ila daris salam. Baik. Narfa'u darajatin man nasha'u. Di sini kalimah fa'il yang mana arif? Ada berapa kalimah fa'il? 2. Yang mana satu? Kata apa? Dengan nasha'u. Irham. Narfa'u dengan nasha'u. Okey? 2 fa'il tu. Dua-dua tu di hujung tu ada huruf illah, tak ada huruf illah. Huruf illah ialah alif waw ya. Belakang dia ada alif waw ya tak? Dua-dua tu. Ke satu ada, satu tak ada? Ke dua-dua ada? Ke dua-dua tak ada? Dua-dua tak ada. Yang nasya' tu bukan alif, tu hamzah namanya. Kan? Jadi sama ada narfa'u ataupun nasya'u, kedua-dua contoh untuk fi'il mudhari' sahihil akhir. Lam tasil bi akhirih syai'un. Jadi rafa' dia dengan dhammah. Narfa'u, nasya'u. Kita tak baca narfa'a. Kita tak baca narfa', tak. Kita baca narfa'u. Begitu juga di nasya'u. Baik. 2 contoh. Contoh ketiga, wallahu yad'u ila daris salam. Okey? Wallahu yad'u. Syahid kita di mana? Di yad'u. Okey, yad'u. Yad'u fi'il mudhari'. Sahih akhir. Sahih akhir tu. Kan? Ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sebab belakang ada waw, huruf illah. Jadi dia dengan dhammah juga, tapi dhammah muqaddarah. Dia sama cerita macam Musa dia. Yad'u tu kita baca yad'u, ain tu dhammah. Waw tu kita baca apa? Tak baca apa-apa, kita panjangkan je yad'u. Jadi dhammah dia apa? Di waw tu. Waw yang tak dibariskan tu. Okey. Habis. Wallahu alam, situ saja. Lepas ni kita akan sambung lagi 3. 1 2 3.
Kan? Tadi kita panjang sikit sebab mukadimah dia panjang. Yang ni kita cuma nak baca saja. Cuma baca pun jadual ni kena lengkap lah. Kan? Supaya kita jelas. Bagi yang kelas 2, ini sebenarnya ulang kaji je. Kan? Nak bagi tahqiqkan saja. Apa yang tahu orang dah belajar, ada apa yang tahu orang dah tahu hukum hakamnya, tafsir yang banyak dalam, terutama dalam Faedah Nahwiyah Al-Kubra tu, dan juga dalam Matan Jurah tak banyak sangat, dan Faedah Nahwiyah tu. Dan Faedah Nahwiyah tu banyak dia cerita benda ni. Jadi ini macam recall balik saja. Kan? Recall balik saja. Jadi kalau dalam Faedah Nahwiyah Al-Kubra tu, kalau hantar tak ulang kaji, ni hantar pening. Kalau kelas 1 pening, tak pelik lah. Sebab ni benda baru kan. Bagi kelas 2, kalau pening, pelik lah. Sebab sepatutnya dah tahu. Tapi tak dijawab semua tahu, kira okey lah tu. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kalau apanya? Kalau dalam halaqah pengajian, kalau dalam bab Ma'rifatul Amatil I'rab ni, sebenarnya ialah waktu untuk melatih i'rab. Sebab dia tak akan terang panjang pun, sebab dah terang panjang dekat Jurmiyah, dekat Faedah Nahwiyah. Dia cuma latih i'rab je. Kan banyak syahid tu. I'rab apa dia? Seorang satu. Kan? Setiap kali jumpa ayat i'rab. Kan? Dia selalu guna i'rab, dia lekat lah. Jangan guna tu yang hilang. Kan? Kalau ustaz lu waktu zaman-zaman tengah peringkat apa nama Jurmiyah, Mutamimah Jurmiyah, kan? Memang kita cari, walaupun kau cari kawan sekelas yang pandai sikit, atau banyak jumpa syekh sibuk kan. Jadi sama ada cari senior ataupun kawan kelas dah apa kan. Yang pandai sikit, kita baca kitab, baca i'rab. Untuk latihan saja. I'rab tu sebut dalam 4 benda tu. Walaupun kadang bosan je asyik ulang waktu je. Tapi sebab nak bagi lekat. Baca ayat mudah-mudah aja. Contoh, baca matan si. Kan? Li raf'i arba'u alamatin. Li raf'i li harfu jar mabni al kasri. Ar-raf'i majrurun wa bil lam wa alamatu jarri kasrah zahira ala akhiri fi akhiri. Li anna ism mufrad. Baca majrur khabar muqaddam. Contohnya. Kan? Sebut ulang kan. Sebab kalau tak buat gitu, yang benda mudah pun kita lekat kan. Fa'il marfu' ke mansub, dia jadi macam tu kalau jarang-jarang sebut kan. Padahal benda tu tak sepatutnya lekat pun kan, tapi kerana kita jarang sebut, kita jadi lekat lah kan. Tu yang jadi Honda kereta Proton tu. contoh nak naik Honda lagi tu. Tak dapat. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu